Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Baiklah, untuk video kali ini anda akan bersama dengan saya, Cikgu Nur Suryani binti Ahmad daripada SK Sungai Daun Tengah, Kedah. Untuk video kali ini, anda akan bersama dengan saya untuk Mastery Matematik Tahap 2 Transformasi Kecemerlangan Akademik anda. Untuk slot kali ini, ada 4 slot yang akan saya bersama dengan anda. Slot pertama adalah kuasai format UASA Matematik dan pengurusan masa menjawab. Slot kedua pula adalah dapatkan 1 markah menerusi operasi asas. Slot ketiga ialah kuasai dan aplikasi Part B JIM. Dan slot terakhir, slot keempat, kuasai dan aplikasi The Power of 10. Okey, tanpa berlengah masa, kita ke slot yang pertama, kuasai format UASA Matematik dan pengurusan masa menjawab. Baiklah, di skrin anak-anak adalah paparan format UASA Matematik Sekolah Rendah. Seperti yang anak-anak maklum, kita soalan matematik adalah bersifat subjektif. Dan kita ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A adalah bersifat item respon tertutup dan melibatkan 13 soalan. 13 soalan ini mempunyai 26 markah untuk bahagian A. Untuk lebih perinci, untuk agihan markah soalan, anak-anak perlu tahu kita ada soalan 1 markah, kita ada soalan 2 markah dan ada soalan untuk 3 markah. Untuk soalan 1 markah, kita ada 2 soalan. Ya, dan soalan 2 markah kita ada 9 soalan. Dan soalan 3 markah kita ada 2 soalan. Jadi jumlahnya adalah 13 soalan. Baiklah, untuk agihan aras soalan, kita tahu untuk kita ada aras rendah, sederhana dan tinggi. Untuk maklumat anak-anak, untuk soalan 1 hingga soalan 5, ia hanya melibatkan soalan aras rendah. Dan baki soalan 6 hingga 13 adalah soalan tabur aras. Bila saya sebut tabur aras, bermaksud bercampur soalan aras rendah dan juga aras sederhana. Untuk maklumat anak-anak, untuk bahagian A tiada aras tinggi. Dan nisbah kesukaran soalan adalah nisbah 5 kepada 3 kepada 2. 5 adalah aras rendah dan 3 untuk aras sederhana dan 2 untuk aras tinggi. Dan untuk maklumat anak-anak, markah penuh untuk matematik UASA Sekolah Rendah adalah 50 markah. Jadi untuk soalan aras rendah, bahagian A mewakili sebanyak 20 markah. Untuk aras sederhana mewakili 6 markah. Jadi anak-anak boleh fokus kepada soalan bahagian A kerana bahagian A melibatkan banyak soalan aras rendah dan mewakili markah sebanyak 20 markah. Baik, saya teruskan kepada bahagian B. Bahagian B adalah soalan item respon berstruktur, iaitu ada A, B, C dan D. Dan dia ada 2 soalan utama merangkumi 24 markah. Ini anak-anak kena jelas bermaksud satu soalan mewakili 12 markah. Baiklah, kita lihat kepada tema. Untuk pengetahuan anak-anak di rumah, bahagian B kita ajukan soalan mengikut tema. Ada 4 pilihan tema yang boleh cikgu-cikgu berikan soalan kepada kamu, iaitu tema pertama personal, masyarakat, pekerjaan dan saintifik. Jadi anak-anak boleh lihat contoh-contoh soalan seperti yang saya paparkan di bawah ini, ya. Soalan-soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan tema yang diberi. Jadi bermaksud bahagian B ada 2 tema yang akan boleh diajukan kepada anda. Jadi bolehlah buat persiapan yang sewajarnya. Baiklah, saya teruskan kepada agihan markah soalan. Terdapat 2 pilihan untuk agihan markah. Yang pertama adalah pilihan, kita tahu ada soalan berstruktur A, B, C dan D. Mungkin melibatkan soalan 2 markah, 3 markah, 3 markah dan 4 markah. Itu adalah pilihan pertama. Pilihan kedua yang cikgu boleh bina soalan untuk kamu adalah soalan melibatkan semuanya bernilai 3 markah. Jadi dalam satu soalan 14 itu jumlahnya adalah 12 markah.
Ya, jadi ada dua pilihan untuk cikgu gunakan untuk bina item kepada anda. Jadi get ready. Dan agihan arah soalan untuk pengetahuan anak-anak, soalan A kebiasaan soalan aras rendah. Dan soalan B hingga D tabur aras. Jadi dia boleh aras rendah, sederhana dan tinggi. Jadi anak-anak perlu buat persiapan yang sewajarnya. Dan nisbah kesukaran soalan seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, nisbahnya ada 5 kepada 3 kepada 2. Untuk bahagian A tadi dah ada 20 markah, betul? Yes. Dan bahagian B dah ada 6 markah. Jadi baki markah adalah 5 markah untuk bahagian B, ya, untuk bahagian B, dan 9 markah untuk bahagian untuk aras sederhana, dan untuk aras tinggi adalah 10 markah. Jadi untuk bahagian B, anak-anak perlu membuat ulang kaji yang lebih terperinci, yang lebih wajar, kerana bahagian B melibatkan markah tinggi di bahagian aras sederhana dan aras tinggi, sebab kita dah agihkan aras rendah kepada bahagian A. Okey, jelas ya? Harap-harap anak-anak di rumah jelas tentang format UASA Matematik Sekolah Rendah. Baiklah, saya teruskan. Dari segi pengurusan masa menjawab, rata-rata sekolah bila saya bertanya, anak-anak mengalami masalah untuk menguruskan masa ketika menjawab soalan matematik UASA. Ramai yang tinggal bahagian B kosong tanpa jawapan disebabkan alasan tidak cukup masa menjawab. Di sini saya kongsikan bagaimana pengurusan masa anda untuk menjawab soalan UASA. Saya cadangkan untuk bahagian A, kita tahu ada 13 soalan. Saya cadangkan anda jawab dalam masa 45 minit. Bermaksud jika anda dapat jadual waktu menjawab soalan, sebagai contoh, kamu tahu matematik akan bermula pada pukul 8 pagi. Bermaksud anda perlu selesai menjawab bahagian A pada pukul 8.45 pagi. Jika anda lihat di jam kelas anda dah pukul 8.50, anda masih belum selesai bahagian A, maksudnya anda perlu pecut untuk selesaikan bahagian A dan pederas untuk bahagian B. Ya, maksudnya anda perlu timing dengan cantik. Dan untuk bahagian B, saya cadangkan walaupun 2 soalan, tapi anak-anak jangan lupa ya, dia ada soalan berstruktur, ada A, B, C dan D. Jadi saya cadangkan untuk bahagian B 30 minit masa menjawab. 15 minit untuk soalan 14, 15 minit untuk bahagian 15. Jadi kita tahu baki masa. Jadi 8.45 siap bahagian A dan 30 minit yang berikutnya 9 suku siap anda menjawab bahagian A dan bahagian B. Jadi anak-anak di rumah perlulah berlatih daripada sekarang mengulang kaji dan membuat pengurusan masa menjawab dengan cantik. Ya. Ingat bahagian A 45 minit, bahagian B 30 minit. Keseluruhan masa adalah 1 jam 15 minit. Jelas ya? Okay, kita teruskan kepada slot yang kedua, iaitu dapatkan 1 markah. Okey, di sini Teacher Su nak mengambil peluang berkongsi dengan kamu bagaimana nak mendapatkan 1 markah. Seperti yang Teacher Su bagi tahu seperti tadi, bahagian A aras rendah paling tinggi di mana melibatkan 20 markah. Jadi kita jangan biarkan satu soalan pun kosong markah. Sekurang-kurangnya kita target dapat 1 markah. Jadi bagaimana nak dapat 1 markah? Saya cadangkan dapatkan 1 markah menerusi operasi asas ataupun konsep asas. Okey, baik, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh soalan saya kutip daripada ujian pertengahan sesi akademik yang lalu. Okey, ini adalah contoh soalan operasi asas. Bagaimanakah anda untuk mendapatkan soalan ini 1 markah? Ingat ya, soalan 1 markah, jawapan perlu tepat dan jitu. Soalan 2 markah, 1 markah pada jalan kira dan 1 lagi markah pada jawapan. Bagaimana pula kalau soalan bernilai 3 markah? Ya, betul. 1 markah pada jalan kira, 1 markah pada jalan kira dan akhir sekali, markah yang ketiga untuk jawapan. Okay, untuk soalan ini ada melibatkan soalan pendaraban. Walaupun anak-anak ada masalah dalam sifir, jangan jadikan ia satu alasan, buatlah jalan kira. Bentuk lazim. Jadi salin soalan dengan tepat, 14,085 darab 60. Okey. Bila anak tulis sahaja dalam bentuk lazim, anak-anak sudah dapat 1 markah. Walaupun belum lagi mencari nilai
jawapan. Itu caranya teacher cakap tadi, jangan biarkan setiap soalan kosong tanpa jawapan. Ni paling kurang dah dapat 1 markah. Walaupun anak-anak tak dapat lagi jawapan. Baik, saya tak mau nyatakan jawapan di sini sebab anak-anak boleh buat di rumah bersama dengan ibu bapa, dengan pertolongan kakak abang yang ada di rumah ya. Sekarang ni teacher nak tunjuk bagaimana dapatkan 1 markah. Mari kita lihat contoh soalan berikutnya. Ya, ini melibatkan soalan wang. Walaupun soalan topik wang, tapi ia tetap melibatkan operasi asal. Janji jangan biarkan soalan tanpa jawapan. Jangan biarkan jawapan tu kosong ya. Jadi kita tulis balik soalan dia. RM RM4,029.30 darabkan dengan 5. Anak-anak dah buat jalan kira. Markah tak ini? Yes, mesti dapat markah. 1 markah untuk jalan kira. Nampak anak-anak dah memberikan 1 markah untuk setiap soalan. Mudah kan? Jadi jangan malas. Baiklah, saya teruskan dengan contoh berikutnya. Bahagi. Ramai rata-rata murid-murid yang saya jumpa cukup susah kalau melibatkan operasi bahagi. Jangan risau, buatlah bentuk lazim. Kalau dekat sekolah saya panggil bentuk kepala lori. Mungkin kamu panggil bentuk apa saya tak pastilah. Tapi pastikan kamu buat bentuk lazim. 341,950 bahagi dengan 7. Nampak saya dah buat bentuk lazim? Saya buat tak jawapan tak lagi? Belum kan? Kalau anak-anak ada masalah dalam sifir 7 sekalipun, kalau anak-anak tulis jalan kira, tetap dapat 1 markah. Jadi jangan malas untuk menulis demi markah kamu. Seterusnya, soalan melibatkan perpuluhan. Tahun 6, perpuluhan bahagi perpuluhan. Walaupun agak sukar kalau kamu tak faham, tak kuasai konsep, buatlah bentuk lazim terlebih dahulu. Sama ada lah bentuk lazim seperti biasa ataupun bentuk per. Kalau dekat sekolah saya ajar dalam bentuk per. Okey, contohnya 0.4 bahagi 0.08. Anak-anak telah menunjukkan penguasaan tentang proses pembahagian. Jadi cikgu-cikgu boleh memberi markah 1 markah pada jalan kira walaupun jawapan akhir belum dinyatakan lagi. Ya, jadi anak-anak di rumah tolong selesaikan bersama bimbingan ibu bapa di rumah ataupun kakak-kakak abang yang lebih tua pada kamu ya. Seterusnya saya teruskan, kita speed up. Untuk slot ketiga, kuasai dan aplikasi 4P JIM. Ramai di luar sana bertanya-tanya, apakah itu 4P JIM? Sekarang sudah tiada lagi rahsia, teacher Su bersama kamu. 4P JIM, kita lihat apakah itu 4P JIM. 4P JIM adalah akronim kepada 4P dan juga JIM, J-I-M. P yang pertama adalah untuk pecahan. Ini penguasaan yang paling penting. Perpuluhan, peratus. P yang seterusnya adalah untuk panjang. J untuk jisim. I untuk isi padu. Very good. Dan M siapa boleh teka? Yes, M untuk masa. Nampak? 4P JIM ni mewakili berapa konsep di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perkaitan 7 konsep ini dalam satu jadual. Jadi anak-anak perlu mahir, perlu cekap dan perlu ada dalam diri fikiran kamu jika disebutkan dengan perkaitan 4P JIM. Sebab soalan-soalan ini sangatlah sinonim dengan soalan UASA Matematik tahap 2. Ini saya kongsikan kepada anak-anak. Tiada lagi rahsia, teacher Su bersama kamu. Jadual 4P JIM yang teacher Su kongsi dekat anak-anak di sekolah teacher Su, teacher kongsikan kepada anda sekarang. Jadual ini yang anak perlu mahir, perlu kuasai untuk menghadapi peperiksaan UASA Matematik tahap 2. Ambillah masa sekarang, tiada lagi tak cukup masa. Ada masa lagi, boleh hafal, boleh cuba dengan bimbingan ibu bapa kamu di rumah. Cubalah hafal kerana ini sangat penting untuk menjawab soalan UASA. Ini adalah contoh dia, perkaitan pecahan. Ini untuk kepada nombor bulat, kepada perpuluhan, peratus, kepada jisim, isi padu, panjang dan juga masa. Teacher sudah tolong buat jadual kat kamu dah. Cuma kamu perlukan sedikit saja masa lagi untuk menghafal. Baiklah.
Teacher Su bagi contoh kenapa relevannya kamu kena kuasai 4P JIM. Ini adalah satu contoh soalan yang saya ambil daripada UPSA yang lalu. Okey, di sini anda dapat lihat 1/4 juta dan juga 0.7 juta. Jika anak-anak tidak mahir jadual 4P JIM yang saya tunjukkan sebentar tadi, anak-anak akan mengambil masa yang lebih lama untuk menjawab soalan seperti ini. Jika anak-anak sudah menghafal jadual 4P JIM, insya-Allah masa untuk menjawab soalan ini akan menjadi lebih pantas berbanding rakan-rakan yang lain. Okey, ini contoh soalan tahun 6 lah sebab melibatkan perpuluhan juta. 0.7 juta adalah 700,000. 1/4 juta kalau anak dah hafal mengikut jadual 4P JIM adalah 250,000. Jika anak tidak hafal, saya tahu kamu akan buat macam ni, 1/4 kali 1 juta. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, okey. Ada 7 digit juta. Dia akan potong, dapat 250,000. Lepas tu kena darab pula. Itu mengambil masa yang lebih daripada rakan yang lain. Itu lebih penting anda menghafal jadual 4P JIM. Bila anda dah dapat maklumat untuk 1/4 juta dan mendapat maklumat nombor bulat kepada 0.7 juta, jadi anda dah boleh mencari jumlah. Jumlah ni operasi apa? Tambah. Okey, untuk hari ini saya tak mahu tunjuk bagaimana penyelesaian masalah. Untuk jawapan ini saya nak tunjuk bagaimana pengaplikasian 4P JIM. Nampak? Di sinilah diaplikasikan 4P JIM. Seterusnya contoh yang kedua adalah 0.6 juta dan 9/10 juta. Nampak? Di sini diaplikasikan jadual 4P JIM. Dia pentingnya anda menghafal jadual 4P JIM. Okey, 9/10 juta adalah 900,000. Dan 0.6 juta 600,000. Soalan dia, hitung jumlah. Bermaksud tambah. Okey, jadi selesaikanlah dalam bentuk lazim. Okey. Soalan seterusnya yang boleh tunjuk kepada kamu untuk jadual 4P JIM adalah hitung jumlah jisim bahan yang telah dikumpulkan. Sekarang melibatkan jisim. 3/5/8. Jika anak tidak menghafal jadual 4P JIM seperti jadual tadi, mungkin mengambil masa untuk menyelesaikan masalah soalan ini. Jadi, kita tahu 5/8 adalah 625 gram. 3 kg adalah 3,000. 3,625 gram. Nampak? Anak-anak boleh terus menukar nilai 3/5/8 kg kepada nilai gram. Sebab anak-anak sudah ada jadual 4P JIM di fikiran anda. Okey, 21/2 kg adalah 2,500 gram. Apabila anak-anak dah dapat nilai yang pertama, minggu pertama, minggu kedua, 3 kg adalah 3,000 gram. Dah dapat nilai minggu kedua, dah dapat minggu ketiga, apa lagi? Dah boleh selesaikan dengan jumlah. Jumlah adalah operasi tambah. Saya tahu anak-anak di rumah mengalami masalah untuk menukarkan pecahan ini kepada nombor bulat. Jadi saya dah sertakan kepada anda jadual 4P JIM. Jadi berbaki kepada anda lah usaha anda untuk menghafal jadual tersebut. Baiklah, saya teruskan dengan slot yang terakhir, iaitu slot yang keempat, kuasai dan aplikasi the power of 10. Nak kongsi lagi? Jom. Okey, the power of 10. Ini adalah soalan yang sangat mudah untuk anak aplikasikan, melibatkan peratus, diskaun dan sebagainya. Kita lihat nanti aplikasi dia bagaimana. Okey, 10% daripada RM250,000. Bagaimana anak-anak nak selesaikan? Saya tahu di sekolah mungkin cikgu-cikgu ajar 10%, 10/100 daripada darab. Memang cikgu selalu tekankan dalam kelas. Daripada tu apa dia? Darab, teacher. RM 250,000. Betul? Ini selalu yang cikgu ajar dalam kelas. Yang cikgu ajar masukkan dalam fikiran kamu, jangan abaikan. Tetap digunakan. Cuma ini sekarang kita nak memastikan pengurusan masa anda lebih cantik. Okey, kalau seperti ini kita tahu potong sifar bawah, sifar atas. Potong satu sifar bawah, satu sifar atas. Jadi baki dia 25,000. Ini yang biasa cikgu ajar di dalam kelas. Baiklah, saya nak tunjuk satu langkah yang paling speed up untuk the power of 10. Okey, saya padam dulu ya. Contoh tengok ini. Okey.
untuk hanya melibatkan 10. Itu nama dia power of 10. 10% daripada 250,000. Anak-anak cuma buat macam ni saja. Potong sifar depan. Yes, potong sifar belakang. Jadi hasil yang tinggal 25,000. Selesai. Nampak? Mudah kan? Janji 10%. Okey, seterusnya. Mari kita buat sama-sama. Okey, potong sifar depan, potong sifar belakang. Jadi baki dia very good, 2,500. Okay, boleh kita soalan seterusnya? Okey. Kalau bagaimana kalau 10% daripada 2,500? Yes, langkah yang sama. Potong sifar depan, potong sifar belakang. Jadi bersamaan dengan 250. So, the last one. Yes. Anak-anak dah mahir dah ni. Dah boleh potong, teacher sudah. Dah pantas. Okey, bagaimana pula jika soalan dia keluar begini? Teacher, tadi teacher suruh ajar potong satu sifar depan, potong satu sifar belakang kan? Tapi soalan ni tak ada sifar kat belakang. Macam mana teacher? Kalau tak ada sifar kat belakang, jangan susah hati. Kita ubah satu titik ke depan. Ya, ubah satu titik ke depan. Bermaksud jawapan akan jadi RM2.50. Boleh anak-anak? Lagi sekali teacher ulang supaya semua anak faham. Kalau tak ada sifar di belakang untuk dipotong, okey, kita ubah satu titik di depan. Di jawapan dia 2.5. Tapi ni melibatkan wang, jadi RM2.50. Boleh ubah satu titik ke depan. Bagaimana pula kalau soalan begini, anak-anak boleh buat di rumah ya, bersama dengan bimbingan ibu bapa. Ini buat di rumah. Sebab ini soalan ni tak ada masalah. Okey, kita lihat soalan terakhir. Bagaimana kalau soalan yang 10% daripada RM28 ni? Tak ada sifar kat belakang. Yes, ubah satu titik di depan. Jadi RM2.80. Okey, baiklah. Teacher, kebiasaan soalan dalam UASA tak semestinya 10% sahaja. Kadang-kadang 5%, kadang-kadang 20%, 40%. Bagaimana kita nak menggunakan the power of 10 untuk soalan berkenaan? Anak-anak perlu bijak untuk menggunakan asas the power of 10. Sebagai contoh, kita tengok yang dulu. 10% daripada 2,400 meter. Sekarang dia melibatkan unit panjang, tapi tetap menggunakan 10%. Potong sifar depan, potong sifar belakang. Bersamaan 240 meter. Bagaimana pula kalau soalan melibatkan 5%? Anak-anak perlu faham konsep separuh. Anak-anak faham? Separuh pada 10 adalah 5. Sekarang kita guna konsep separuh. Apakah separuh daripada 2? 1. Separuh daripada 4? Yes, 2. Separuh daripada sifar? Jadi jawapannya adalah 120 meter. Kita guna konsep separuh. Sebagai contoh, kita tanya secara umum. Separuh daripada 6? Yes, 3. Separuh daripada 8? 4. Separuh daripada 10? 5. Separuh daripada 4? 2. Nampak? Itu adalah konsep separuh. Bagaimana pula kalau soalan melibatkan 20%? Adakah ini separuh? Sudah tentu tidak. Ini adalah gandaan. Gandaan berapa daripada 10 tadi? Yes, ini adalah gandaan. Gandaan berapa? Gandaan 2. Jadi daripada asas 10 tadi, kita gandakan 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Sifar kali 2, sifar kali 2. Yes, sifar. Sifar kali apa-apa nombor tetap sifar. Nampak? Anda menggunakan konsep asas the power of 10 untuk menguruskan soalan melibatkan 5%, 20%, 40% dan sebagainya. Baiklah, saya tinggalkan yang ini. Kita teruskan kepada praktikal soalan UPSA. Ini saya ambil contoh soalan UPSA. Contoh soalan biasanya soalan ini adalah bahagian B. Bersempena dengan kejohanan hoki peringkat kebangsaan, 700 orang penonton telah hadir pada hari pertama. H1 hari pertama 700 orang. Pada hari kedua bilangan penonton meningkat 50%. Hari kedua 50%. Mari kita cari bagaimanakah dapat nilai nombor bulat untuk 50%. Ingat, kita guna the power of 10. 10% daripada
700. Macam mana? Potong sifar depan, potong sifar belakang. Dah dapat 70. Tapi sekarang teacher dia bagi bukan bagi 10, dia bagi 50. Ada masalah ke anak-anak? Kalau 50 tak ada masalah. Kita tahu ini adalah gandaan 5. 7 kali 5, 35. Sifar kita kekalkan. Jadi untuk hari kedua meningkat sebanyak 350 orang. Nampak pengaplikasian the power of 10. Teacher Su tak mau selesaikan soalan ini, anda boleh selesaikan di rumah bersama dengan bimbingan ibu bapa. Okey, ini teacher nak tunjuk cara untuk mengaplikasikan mengaplikasikan the power of 10. Okey, contoh soalan seterusnya. 15% daripada 0.2 juta. Nampak? Kita guna the power of 10. Sifar puluhan 2 juta kita tahu ini adalah 200,000. Kita buat ayat matematik ya. 15% daripada 200,000. Teacher, 15% kita agihkan 10% dulu. Selagi baru kita cari 15 untuk 5% baki dia. Kita cari dulu untuk 10%. Okey, berapa sayang? Yes, potong sifar depan, potong sifar belakang. Jadi ini nilai dia berapa? 20,000. Jadi kalau separuh daripada 20, berapa? 10. 10,000. Jadi jumlahnya berapa? 30,000. Nampak? Kita guna the power of 10 untuk mengaplikasikan contoh soalan yang berkenaan. Bagaimana pula? Ini yang saya kata tadi. 20% daripada 8. 20% daripada 8 meter. Teacher, tak ada sifar kat belakang saya nak potong. Apa teacher beritahu tadi? Kita ambil dulu 10% ya. Sekejap 10% daripada 8. Teacher, tak ada sifar kat belakang. Kita gerak je satu unit ke depan bersama dengan 0.8 meter. Nampak kalau tak ada sifar kat belakang, kita ubah satu titik di depan. Tapi anak-anak jangan lupa, ni 20 maksudnya gandaan 2. Gandaan 2. Sifar perpuluhan 8 kali 2 16. Okey, kali 2 16. Jadi titik dia 1.6 meter. Selesai. Nampak anak-anak mengaplikasikan the power of 10. Teacher nak tunjuk banyak lagi soalan yang melibatkan the power of 10. Banyak lagi soalan yang melibatkan jauh dapat PJM, tapi kita ada kekangan masa. Anak-anak boleh rujuk buku ulang kaji di rumah, boleh tengok buku teks kamu di rumah dengan bimbingan ibu bapa. Jadikan video kali ini sebagai panduan, sebagai rujukan untuk membantu anak menghadapi peperiksaan USA yang akan berlaku 2-3 minggu lagi. Baiklah, saya skip ya untuk penutup. Untuk kesimpulan, anak-anak yang pertama sekali, untuk kecemerlangan akademik, Mastery Matematik tahap 2, transformasi kecemerlangan akademik anda, anak-anak perlu kuasai 5 aspek yang paling penting. Yang pertama adalah kuasai pedagogi. Ya, kita tahu kuasai pedagogi. Kelas pedagogi dalam kelas, anak-anak perlu kuasai. Apa yang cikgu ajar dalam kelas, anak-anak perlu bagi perhatian. Dan kedua, kuasai konsep asas ataupun operasi asas. Daripada tahun 1 kamu belajar 4 operasi asas yang tak akan bertambah. Itu tambah, tolak, darab dan bahagi. Tolonglah kuasai operasi asas ini untuk kemahiran kamu juga masa mendatang. Seterusnya, untuk menguasai operasi darab dan bahagi, anak-anak perlu kuasai sifir. Sifir perlulah ada di dalam fikiran anda supaya dapat keluarkan secara satu persatu tanpa halangan. Seterusnya, seperti saya beritahu tadi, kuasailah jadual 4 PJM. Dan akhir sekali, walaupun ada 4 elemen ke atas, kalau tanpa pengurusan masa menjawab yang terbaik, anak-anak akan mengalami masalah untuk skor dalam UASA matematik anda. Jadi, 5 elemen penting ini sangat penting untuk anak-anak hadapi matematik UASA tahap 2. Itu saja pada Teacher Su. Sekian. Semoga anak-anak berjaya dalam matematik UASA matematik tahap 2. Bye-bye. Assalamualaikum. Terbaik.